Nak berkahwin seorang pun kena ilmu. Nak berpoligami tu kita kenalah lagi kena ada ilmu. Sebab apa? Dia kena tahu tanggungjawab dia sebagainya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimah para jemaah yang dikasihi, dirahmati lagi disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh keberkatan kemuliaan ini. Di pagi yang ketiga kita hari tasyrik ini, alhamdulillah dengan taufik dan inayah dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah sekarang meneruskan kita lihat surah An-Nisa ayat 129 129. Baik ya. Jadi ke belakang-belakang ini pada surah An-Nisa maka kita akan lihat dia kembali semula yang berkaitan dengan rumah tangga. Terutama hubungan di antara suami isteri. Baik, dalam slide yang lepas kalau kita masih ingat, maka Allah ceritakan iaitu sekiranya bimbang berlakunya nusyuz. Nusyuz mana bahasa Malaysia ni adalah penderhakaan. Tak kiralah sama ada daripada isteri ataupun suami tadi. Maka cara yang terbaik adalah perdamaian. Cara berdamaian, ya. Maka daripada perdamaian tadi maka akan ada dua lah. Sama ada kedua-dua tadi mampu untuk menegakkan hukum Allah SWT, maka akan berjalin sebagai suami isteri yang sepenuhnya lah. Dan sekiranya ketidakmampuan itu timbul, maka bolehlah berpisah. Itulah tujuan daripada perdamaian tadi. Baik, jadi pagi ini pula kita lihat pula hal yang berkaitan dengan poligami, kemungkinan mempunyai isteri lebih daripada seorang. Jadi seterusnya Allah menjelaskan bahwasanya manusia ini tidak mampu untuk berlaku adil. Manusia ini tidak mampu berlaku adil walaupun macam mana pun kepada isteri-isterinya dalam segala sisi. Macam-macam lah, ya. Sama ada sudut kasih sayang, sudut nafkah dan sebagainya ada juga, ya. Ini akan berlaku, ya. Jadi insya-Allah kita lihat kepada ayat 129. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Jadi dalam ayat ini Allah tujukan kepada suami-suami yang ada isteri lebih daripada seorang, ataupun dengan kata lain mereka yang mengamalkan poligami ini. Baik, maka Allah Taala cakap inilah Allah dah tahu dah.
Jadi Allah beritahu pula kepada kita. Ya? Supaya kita ni apa? Berhati-hati dalam masalah apa? Rumah tangga ni. Baik, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu. Nampak tak? Allah tak beritahu sendiri. Jadi kita kata apa? Kalau dia mengaku lah, saya ini berlaku adil lah. Ya, tapi Allah kata dah, tak mampu. Tak mampu. Bila tak mampu kita fahamlah, kita ni tak berkuasa ya. Tapi apa, sebagai suami, maka wajib bagi dia untuk melakukan dengan seadil-adil mengikut kemampuannya. Dengan kata lain, jangan berat sebelah lah. Jangan berat sebelah lah. Biasanya kita panggil lah, ada isteri tua, isteri muda. Duk bagi masa, duk bagi apa lebih pada isteri muda. Hak yang tua diabaikan. Jangan begitu ya. Baik ya, jadi Allah jelaskan, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-isterimu walau harastum. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Haras ni maknanya bahasa Arab dia, Melayu dia rakus, tamak. Kamu sungguh-sungguh kamu nak buat berlaku adil, tapi kamu tak mampu. Mesti ada juga yang berlaku kekurangan. Itu sebenarnya. Baik. Jadi maknanya Allah sebutkan, wahai manusia, wahai para suami, kamu sekali-kali tidak mampu untuk berlaku adil di antara isteri-isteri kamu di dalam segala dalam segala hal. Dan segala hal tak akan mampu ya. Baik ya. Sebab apa? Maka di antaranya kamu yang kamu dapat memberi giliran giliran hari malam yang sama kepada mereka. Baik. Baik. Namun dalam hal lain mungkin kamu berbeza. Dari sudut apa? Perasaan sayang. Ataupun dalam lain lah. Ataupun hubungan suami isteri dan sebagainya. Tak mampu semua tak? Tahu. Baik, ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ubaidah Al-Salmani, Imam Mujahid, Al-Hasan Basri, Imam Daha, itu di antara tafsir yang masyhur kata mereka. Iaitu maknanya kalau orang tu boleh bagi pada sebahagian ataupun yang secara sama, tapi yang lain ada juga akan berlakunya kekurangan. Tu ya. Baik. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang Allah SWT, maka kita buat baik sekalipun, maka banyak-banyaklah kita istighfar. Sebab apa? Kita belum tahu lagi sejauh mana kita dapat laksanakan perintah Allah SWT tadi. Baik, dalam hal ini Imam Ahmad dan juga pengarang-pengarang kitab Sunan, mereka riwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, dia cerita tentang Rasulullah. Rasulullah SAW memberikan giliran malam kepada isteri-isteri baginda secara adil. Siapa yang boleh berlaku adil lebih daripada Rasulullah? Mestilah kita faham ya, Rasulullah itu lebih berlaku adil. Baik, malahan Rasulullah pernah berdoa menunjukkan taksir kekurangan manusia ini. Maka di antara doa Rasulullah tentang hal-hal yang berkaitan tanggungjawab antara isteri ini, Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Subhanallah, ni Nabi pun berdoa ya. Nabi kata apa? Ya Allah, inilah pembahagian yang aku mampu. Nabi bagilah cakap adil kan, berkata ini aku mampu. Maka janganlah engkau cela diriku pada apa yang engkau miliki dan tidak aku miliki. Tu. Baik, Aisyah menafsirkan apa maksud di sini? Iaitu katanya hati. Betul lah. Hati seorang tu antara kita antara isteri-isteri tak sama. Pasti ada kita ini mungkin lebih sikit, ini mungkin kurang sikit, itu akan berlaku Baik. Jadi apa yang dimaksudkan sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala seolah menegur kepada mereka yang berpoligami ini, berlakulah secara sama, secara adil, mengikut kemampuan kita. Walaupun tak semua bidang, tak semua perkara yang kita boleh laksanakan. Manusia ini khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta dalam keadaan dhaif. Walaupun sehebat-hebat dia, ini bukan masalah RM2, bukan masalah harta ya. Masalah hati juga ni. Aisyah tafsirkan apa? Hati.
Sebab ni betul lah. Kita kata apa? Antara seorang dengan seorang lain tu, maka perasaan suami tu akan jadi berbeza. Dah. Walaupun sayang semua dah. Baik, oleh sebab itulah Allah berpesan. Dah. Allah pesan sebab apa? Kemampuan manusia itu tidak dapat mencapai kata apa? Tahap yang 100%, tak mungkin kan? Oleh sebab tu Allah jelaskan, fala tamilu kullal mail. Oleh kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung. Dengan senang kita faham bahasa biasa apa? Jangan kamu berat sebelah. Faham dah tu berat sebelah dah? Itu paling mudah sekali. Yakni nah, apabila kamu lebih apa? Lebih cenderung kepada salah seorang daripada mereka, makalah jangan terlalu berlebih-lebihan. Mentang sayang hak tu bagi belaka. Hak yang kurang sayang, bagi seadanya dah. Ya. Memanglah kita kata apa dalam sudut nafkah pun. Contohnya kalau ada dua dah. Nak beli gula kena beli dua, nak kena bahagi lagi. Kan? Ya tak? Ya? Jadi benda tu apa tak boleh kita apa tak boleh berlaku. Walaupun kita nak nampak mudah kan. Yalah mungkin sekali boleh berlaku. Tapi kalau setiap hari boleh berlaku macam tu? Jawapannya tidak. Tiba-tiba hak isteri ni ikan apa? Ikan kembung. Hak seorang lagi ikan bawal. Harga pun lain kan? Yalah, hak ni minta itu, ini minta bukan sama ya. Tu. Baik, jadi sebab tu Allah jelaskan, walau harastum. Ingatlah, walaupun kamu sedaya upaya kamu nak laksanakan perintah Allah Taala tadi, tetapi itu bukanlah dalam keupayaan yang dimiliki oleh manusia. Cuma Allah sebut fala tamilu kullal mail. Jangan kamu berat sebelah. Dah. Hak ni lebih daripada yang lain. Kemudian yang satu lagi bila kamu berat sebelah apa jadi? Fatadharuha kal mu'allaqah. Sehingga kamu biarkan yang lain kal mu'allaqah ni tergantung-gantung. Tergantung-gantung maksud tergantung ni bukan nanti dia bergantung sendiri. Maknanya adalah iaitu kamu memberi perhatian kepada yang seorang dan yang seorang lagi pula kamu biarkan. Jangan sedemikian. Allahu Akbar ya. Baik, perkara sekarang ni memang berlaku benda ni. Memang berlaku ni. Ya Allah ya. Kalau kita lihat apa kes penceraian di Malaysia. Di Malaysia tak? Berpuluh ribu. Ya, sebab berpuluh ribu yang belum lagi kita apa? Yang belum dapat diselesaikan. Banyak sangat. Allahu Akbar. Tapi saya kata saya kaitkan semua tu sebab apa? Sebab tidak ada ilmu. Dia sebab tak ada ilmu. Sama ada daripada pihak suami ataupun ada daripada pihak isteri. Bila tak ada ilmu, itulah ya, mengambil ataupun tindakan kadang yang kita bercanggah dengan agama dan sebagainya, ya. Baik, bila kita sebut tadi kan, membiarkannya tergantung-gantung tu sebagai contoh dah. Kadang-kadang dah ya, dia cari yang lain, hak yang lama tu nafkah langsung tak diberikan. Itu tergantunglah. Istilahnya macam kita apa? Gantung tak bertali tu tu istilah itulah. Ya. Jangan berlaku sedemikian. Itu dosa besar. Dosa besar. Ya. Itu dia berdosa terhadap isteri dah. Kalau isteri tadi ada anak lagi, berapa dosa dah setiap hari. Ya Allah, tak tertanggung. Jangan buat main ya. Benda ini benda bukan kita apa? Bukan sehari dua kita nak menghadapi. Sebab semuanya akan dipersoalkan pada hari kiamat nanti. Ya. Ya, kita kata apa? Pandai makan, pandai basuh Itu istilahnya. Dah pandai kahwin ramai kan? Kena pandai-pandai jagalah. Dah. Kalau dulu semua nak belaka tak? Bila ada apa? Ada rasa lain, ditinggalkan sebenarnya. Tak boleh itu. Baik. Jadi kata Imam As-Sabuni, Allah Ta'ala menyerupakan wanita tadi yang dibiarkan tadi seperti sesuatu yang tergantung. Tergantung dia kata seperti mana antara langit dengan bumi. Nampak? Langit tak sampai, bumi pun tak pijak. Dah. Dan tujuannya ini menunjukkan apa? Bahawasanya nampak tak? Bila dibiarkan demikian zalim. Nampak ya? Suami tadi adalah orang yang zalim. Tu.
Baik, kata Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id Jubair, Hasan, Imam Dahak, Rabi' Anas, Imam Sudi, Muqatil bin Hayyan, kata mereka maksudnya ya, mereka itu dibiarkan seperti tidak memiliki suami. Dan tidak pula diceraikan. Tu yang kita istilah bahasa orang Melayu panggil apa? Gantung tak tali ya. Cerai pun tidak. Nafkah pun tak beri. Tak boleh. Dosa besar. Ya. Baik. Imam Abu Daud dalam kitabnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kanat lahu mura'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati ahadu syiqaihi saqitun." Ni selalu kita dengar tak? Orang Melayu kita pun sebut lalu ya. Orang menikah, orang dia kata orang yang menikah lebih daripada seorang ni, esok pada hari kiamat nanti baru sengit sebelah. Nah, okey, dah hadis ni ada Nabi SAW sabda lah. Barang siapa memiliki dua orang isteri, itu dua kan, setengah tu tiga, empat tu lagi kena berat tu. Lalu ia condong kepada salah seorang dari keduanya. Berat sebelah nescaya ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan syiqai ni makna tu bahunya tu jadi sengit sebelah. Jadi maknanya kalau hari kiamat ni orang nampak tu, orang ni dulu apa? Tak berlaku adil pada isterinya. Dah nampak dah. Baik ya. Sebenarnya Allah Taala cerita melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hal. Ya. Bayangkan dalam Quran Allah cerita tentang pemakan riba kan. Dalam Quran Allah ceritakan itu yang paling dahsyat dah. Nanti mereka ni akan bangkit nanti seperti mana orang kena rasuk syaitan. Bangun daripada kubur. Allahu Akbar. Macam-macam Allah gambarkan supaya manusia ada perasaan takut, dapat menghindari daripada perkara yang pasti berlaku. Sekiranya mereka tidak menghindari hal yang tersebut. Sebab tu kalau kita lihat ayat-ayat ini berkaitan apa? Semua ada apa? Bila mana suami tadi berat sebelah. Berat sebelah tadi. Baik, oleh sebab itu Allah jelaskan, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Inilah. Jika kamu mengadakan kebaikan, kebaikan itu mana berusaha untuk buat sedaya upaya panggil tak? Dan memelihara diri, wa tattaqu pelihara diri, iaitu tak berlaku zalim tadi. Tak dibiarkan isteri begitu saja tak? Bila orang tanya apa, mana suami? Entah, tak tahu. Tak tahu suami di mana. Kadang-kadang dah lama dah. Dicerai pun tidak. Kan satu orang tu penyiksaan zahir dan batin ke atas isteri tadi. Allahu Akbar ya. Sebab itulah selalu saya tekankan, terutamanya anak-anak muda yang belum kahwin lagi tak. Belajar dulu. Belajar dulu bab munakahat ni. Kalau tidak esok bila dah berumah tangga tu, nampak tak? Berlaku benda-benda yang kita yang tak sepatutnya berlaku. Yang sepatutnya kita benda tu boleh dijadikan elok, jadi jadi berat dan sebagainya. Allahu Akbar ya. Macam-macam kadang-kadang kita takut mendirikan rumah tangga tu pahala besar. Pahala besar tak? Sebab tu Nabi kata apa? Kahwinlah kamu kerana itu menyempurnakan sebahagian daripada agama. Sebahagian tu besar tu sebab daripada agama. Dan Nabi kata sempurnakan yang bakinya. Bakinya jaga sembahyang, jaga apa semua kan. Tu besar. Tetapi apabila rumah tadi didirikan, kena jagalah. Macam kita lah. Ya, istilah kita apa tak? Kalau kita beli sesuatu, kalau beli kereta pun, takkan nak biar gitu je. Kalau beli rumah, takkan nak biar gitu je. Jadi benda ni semua akan berubah. Mesti akan ada penjaga. Demikianlah juga. Sebab tu saya tekankan kepada anak-anak muda. Ini kita hak bakal pengantin lah. Ingat bila mana kita ini juru nikah lah. Juru nikah lah. Bila dia angkat tu kan ada lafaz ta'liq. Ada lafaz ta'liq. Nampak tak? Kenapa ada lafaz ta'liq tadi? Itu bagi peringatan kepada suami. Tapi saya rasa masa tu dia baca, lepas tu dia lupa dah. Itu yang ditinggal tadi. Padahal kalau isteri mengadu dah. Isteri mengadu itu sebenarnya dah itu nampak tak? Apa yang dia sebut bacaan itu selepas angkat nikah itu adalah lafaz ta'liq. Ta'liq ni dikaitkan dengan dia kat atas suami tadi, tanggungjawab dia. Tu.
Mana ada pukul-pukul pun dalam tu tak? Tak ada. Itu dia dilarang belaka dah. Tapi bila dah jadi suami isteri, bila tak suka ni macam-macam berlaku. Ya tak? Kadang-kadang ICU ada masuk. Allah, berat sangat. Nah, ingatlah tu. Allah sebut dalam Quran dah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kaum lelaki itu sebagai penegak kepada wanita. Nah, jadi kalau wanita itu tak dijaga, tak dididik, macam mana penegak tadi? Masalah dia, orang panggil apa? Seperti ketam gajah anak lah. Sebab suami tadi tak ada hukum, tak ada ilmu yang berkaitan dengan munakahat, rumah tangga, dia nak bawa isteri macam mana? Allahu Akbar. Sebab tu ada juga saya katakan, suami-suami yang mengizinkan isteri-isteri pergi ke tempat-tempat kuliah dan sebagainya, dia pun dapat pahala, alhamdulillah dia akan selamat. Sebab apa? Isteri dapat ilmu, insya-Allah. Nampak tak? Kalau tidak, dia sendiri wajib ke atas suami kena mengajar isteri. Ya. Ingat tu, bukan sahaja kita kata bila dah angkat nikah tu bagi makan, pakai, ataupun tempat tinggal, kena ada hubungan suami isteri, itu dah cukup. Dalaman dia tu. Ilmu tu wajib bagi suami untuk mengajar, mendidik isteri tadi. Allahu Akbar, ya. Tu sebab itulah Islam dia letakkan apa? Nak cari calon tu daripada awal lagi. Dia bagi tips, ya. Tips untuk mencari calon. Supaya apa? Supaya bila dah berkahwin, insya-Allah dia akan ada mawaddah warahmah, kasih sayang dan juga rahmat antara suami isteri. Jadi rumah tangga jadi aman damai, hidup tenteram dalam keadaan dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sebab tu Allah jelaskan, wa in tuslihu wa tattaqu, jika kamu mengadakan kebaikan dan memelihara diri, iaitu dengan menegakkan hukum Allah, fa innallaha kana ghafurur rahima, maka sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, nampak Allah kaitkan Maha Pengampun sebab apa? Sebab Allah Taala Maha mengetahui manusia ni tak mampu nak laksanakan perintah Allah Taala 100%. Jadi sebab tu lah dia sebagai suami pun beristighfar. Sebab apa? Tak dapat nak tunaikan hak terhadap isteri dan sebagainya. Jadi apabila kamu mengadakan kebaikan dalam urusan kamu, ini kita lebih pada poligami lah. Yakni kamu dapat memberi giliran secara adil, dan bertakwa kepada Allah dan setiap keadaan, iaitu tunaikan hak Allah, menjauhi apa yang dilarang. Nescaya Allah akan mengampuni kamu kekurangan yang kamu lakukan tadi. Kekurangan apa? Yang kita dia adakan sedikit berat sebelah. Tapi jangan terlalu ketara lah. Bila terlalu ketara itu yang akan menyebabkan dosa yang besar nanti, ya. Baik. Baik, dan kemudian Allah jelaskan kemungkinan yang akan berlaku apa? Mungkin penceraian dan sebagainya. Mungkin berlaku penceraian. Sebabnya apa dah? Ya. Isteri pun kalau dibiarkan, isteri pun dia tak sanggup lagi nak jadi sebagai isteri tadi. Tapi sekarang kadang-kadang ada orang mengadu masalah yang hak isteri tu sebab dia tak tahu. Bila suami buat sesuatu yang tak tanggungjawab tadi, dia tak tahu ke mana dia nak buat. Tu ya. Ya, itu saya kata kalau tak belajar tu, ini tak boleh dia kata. Sebab apa? Kena taat pada suami itu belaka. Tak semua kena taat pada suami, ya. Ingatlah, selagi mana suami tadi dapat menegakkan hukum Allah Taala, situ wajib taat. Tetapi apabila suami tadi dah mengingkari perintah Allah, maka tidak wajib lagi taat. Hak suami pula masa kita, kamu kena patuh sebab dia suami. Itulah kata tak belajar. Tak belajar dah. Dia kira dia apa? Isteri tu kena dengar dia saya 100%. Allahu Akbar, ya. Sebab tuan-tuan sebagai isteri ni sebagai sebagai penasihat kepada suami. Sebagai penasihat. Sebab tu orang kaitkan apa? Kadang-kadang kita kata ada juga, kejayaan seorang suami itu nampak tak? Di belakangnya adalah isterinya. Ya. Allahu Akbar. Ya betul, kadang-kadang kita lihat tak? Zaman Nabi SAW,
Cuba kita lihat di Mekah. Nabi SAW dakwah kita itu, siapa di belakang Nabi? Khadijah radhiyallahu anha. Tengok. Khadijah tu ya. Khadijah seorang yang kaya dah. Banyak mana harta dia yang korbankan. Nah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan agama Islam. Subhanallah. Ya. Sebab tu orang kata bila zaman Nabi SAW berada di Madinah sedangkan apa? Khadijah tu zaman di Mekah. Nabi SAW ada menyebut Khadijah. Ya. Sampai Aisyah pun rasa cemburu. Tapi cemburu tu bukan cemburu buta kita panggil. Cemburu sebab apa? Sebab Nabi SAW sering menyebut nama Khadijah. Sebab apa? Khadijah wanita yang telah banyak memberi sumbangan dalam penyebaran agama Islam. Subhanallah. Ya. Itu nampak tak? Mana kepentingan isteri tadi ya. Sehingga kepada Nabi SAW dalam dakwah Nabi itu perjuangan Rasulullah disokong. Disokong oleh isteri baginda sendiri. Baik, kemudian Allah jelaskan ayat seterusnya. Wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Jadi Allah jelaskan wa yatafarraqa jika keduanya bercerai. Baik, ingatlah bercerai ni walaupun ada dalam Islam, tapi bukan benda yang disukai oleh Allah. Seperti mana ada hadis yang kita baca solat lepas dah. Sebenci-benci perkara halal di sisi Allah adalah penceraian tu. Allah Ta'ala tak suka ya. Kita bayangkan lagi bila bercerai tu, sebenarnya dia ada implikasi pada isteri itu sendiri. Pada isteri sendiri. Dan apatah lagi kalau ada anak-anak. Sebab tu orang apa? Jangan mudah. Jangan mudah nak melepaskan benda ini. Sebab kadang-kadang main-main je. Jangan. Baik, jika Allah kata ijtafarraqa, jika keduanya bercerai, yughnillahu kullam min sa'ati, maka Allah akan berikan kecukupan kepada masing-masing. Kepada setiap orang tadi dah. Min sa'ati, daripada limpah kurniaannya. Allah akan berikan. Ya, kita fahamlah. Walaupun kita masa dalam rumah tangga tadi, kita nampak tak suami yang memberi, seolah datangnya rezeki tadi, suami yang memberi kepada isteri. Tapi itu datang pada Allah. Kalau berbicara pun Allah boleh beri makan lagi ya. Tu. Ingat, wa kana Allahu wasi'an hakima, dan Allah Taala amat luas kurniaannya. Allah boleh beri siapa yang Allah tak kena kira. Hakima, lagi maha bijaksana. Dalam hukum ahkam Allah Ta'ala ya. Allah buat apa? Untuk kebaikan manusia. Untuk kebaikan manusia tadi. Baik ya. Jadi ini dalam hal ni, iaitu sekiranya berlakunya penceraian, ya, maka Allah Ta'ala menceritakan bahawa apabila pasangan suami isteri tadi bercerai, tapi cerai tadi sepatutnya apa? Apabila keadaan terpaksa, bukan suka-suka lah. Nescaya Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya. Ya, Allah akan beri rezeki masing-masing dan berikan kepada masing-masing itu mungkin pengganti yang lebih baik. Tu ada lagi Allah jadikan pasangan lain dan sebagainya tadi. Sebab apa Allah sebut? Sebab Allah Ta'ala maha luas kurniaannya. Iaitu pemberian Allah Ta'ala besar, lagi luas. Maha kaya Allah Ta'ala. Bijaksana Allah Ta'ala dalam setiap perbuatan dan ketentuannya. Dia mau apa sahaja pun, ya, yang bersifat dalam hukum ahkam, dan juga dalam sebentuk apa perlakuan yang berlaku dalam alam ini. Semuanya Allah Ta'ala maha bijaksana. Baik. Jadi sebab itulah maka Allah Ta'ala jelaskan sini, bila mana hal seorang lelaki yang memiliki, sebenarnya bukan kata poligami ya, tak poligami pun kena jadi seorang yang baik. Dan bila kata berpoligami, dua kali tugas beban tu semakin bertambah. Bukan tak diizinkan dalam Islam tetapi yang terutama kita lihatlah pada zaman sahabat, sebabnya mereka pergi berperang dan sebagainya. Tengok
Kalau kita lihat isteri-isteri Rasulullah, Rasulullah kahwin dengan mereka itu bukan kerana nafsu, ya, tapi nak selamatkan agama mereka, nak selamatkan ataupun keperitan hidup mereka dan sebagainya. Subhanallah. Ya. Itu yang dilakukan oleh baginda SAW, ya. Nah, dan itulah juga orang kata sepatutnya. Sepatutnya yang berlaku tadi. Okey, dua ayat tu je yang berkaitan dengan masalah poligami dan juga kemungkinan berlakunya penceraian tadi. Baik. Jadi seterusnya, ada. Baik, seterusnya kemudian Allah Taala mewasiatkan supaya bertakwa kepada Allah. Nah. Jadi Allah berpesan supaya bertakwa. Sebab apa? Dalam setiap perbuatan kita itu kadang-kadang lebih pada nafsu. Lebih kepada nafsu. Baik. Sebab tu memang kita kata apa? Dalam contoh poligami, kita apa? Mungkin orang tu dia akan lihat kepada apa? Kuasa material yang dia ada. Tapi itu sebenarnya kita kata walaupun benda itu penting, tetapi yang lebih penting sekali adalah adakah dia dapat melaksanakan perintah Allah. Ya. Bayangkan kalau seorang isteri pun dia miliki seorang isteri tapi tak dapat berlaku dengan sebaiknya, macam mana pula kalau nak ada dua tiga? Bayangkanlah, lagi tak mampu kan? Bukan duit bukan duit itu adalah keutamaan yang nombor satu, bukan. Ya. Tapi yang tersebut sudut keupayaan yang lain juga turut diambil berat dalam masalah perkahwinan, ya. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita lihatlah Allah berpesan supaya bertakwa sebab dalam segala hal dia. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Baik, ya. Jadi pertama sekali Allah Ta'ala jelaskan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Baik. Jadi Allah Ta'ala peringatkan kepada manusia, wahai manusia, ingatlah segala apa yang ada daripada langit itu sampai ke bumi ni semuanya milik Allah Ta'ala. Jadi apa? Supaya manusia ni faham, ya, kita ni bukan pemilik mutlak. Kita bukan pemilik mutlak. Apa yang kita ada semuanya pinjaman. Kita ada harta, pinjaman. Ya, contoh dalam perkahwinan pun itu pinjaman juga. Kenapa dia kata pinjaman sebabnya pastilah kita akan semua mati. Salah seorang mana terdahulu kan. Ataupun kadang-kadang dua-dua sekali itu sebagai pinjaman, ya. Anak-anak juga sebagai pinjaman. Semua sebagai pinjaman daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu wajib bagi manusia mensyukuri nikmat tadi dengan melaksanakan perintah Allah, ya. Laksanakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang tadi. Baik, ya. Jadi Allah Ta'ala jelaskan Allah yang memiliki langit dan bumi. Kenapa tak? Sebab dialah yang mengatur dan mentadbir kedua-duanya. Ya. Termasuk tadi Allah kaitkan apa? Rezeki kan? Rezeki itu semua datang dari Allah. Walaupun kita kerja itu asbab. Semua asbab belaka, ya. Baik. Sebab tu Allah jelaskan walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum. Allah peringatkan, tu. Dan sesungguhnya kami telah memerintahkan wasayna, kami perintahkan, kami berpesan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Maknanya ahli kitab dulu, Yahudi, Nasara, Allah dah beri pesan sama saja, hukum syarak sama, ya. Wa iyyakum, dan juga kepada kamu wahai umat Islam. Tu. Baik, maksud pada ayat ini adalah kami telah wasiatkan kepada kamu apa yang telah kami wasiatkan kepada mereka yang terdahulu. Iaitu supaya apa?
supaya bertakwa. Bertakwa kepada Allah, iaitu jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu, tengok. Apa yang Allah pesankan tadi? Cuba tengok dah, Anittaqullah. Tu anittaqullah. Nampak tak itu yang Allah sebutkan berpesan kepada kamu dan orang yang terdahulu. Iaitu bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Baik, kita kena faham. Bila sebut takwa ni mesti ada dua perkara. Yang pertamanya, segala perintah Allah Ta'ala hendaklah ditunaikan. Yang kedua, segala larangan hendaklah dijauhi dan ditinggalkan. Itu dua perkara. Kalau tidak, maka tidak ada dalam makna takwa. Makna takwa ada, ya? Jadi kena buat segala apa yang Allah perintahkan. Walaupun kita apa? Manusia ini ada taksir, ada kekurangannya. Ada kadang-kadang mampu melaksanakan dan kadang-kadang apa? Terlepas pandang pun ada kita tu kan. Jadi Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Jadi makna sini kami wasiatkan kepada kamu, seperti mana kami telah wasiatkan mereka yang terdahulu itu Ahlul Kitab supaya bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu dengan apa? Iaitu memurnikan ibadat hanya kepadanya. Iaitu apa? Tidak menyekutukan Allah, tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Tapi apa berlaku? Cuba kita lihat. Allah cerita dalam Quran banyak tentang Ahlul Kitab dah. Yahudi, Nasara. Yahudi paling banyak sekali. Sebabnya apa? Zaman mereka paling panjang sekali. Sebab Nasara ni zaman Nabi Isa je. Zaman Nabi Isa nak ke zaman Nabi SAW. Jadi masa dia pendek. Sedangkan orang Yahudi tu nampak bermula daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Panjang. Nabi Yaqub alaihissalam, ya. Sebab tu Allah Ta'ala cerita banyak mereka itu. Allah perintahkan mereka lakukan kebaikan dan sebagainya. Tapi setiap umat tu ada je. Ada yang baik dan juga ada yang kita apa? Yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Baik. Sebab tu Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, takwa itu adalah perkara yang paling utama sekali. Baik, sebab tu satu ketika Nabi SAW ada mengisyaratkan. Nabi ambil jari telunjuk, maka Nabi isyaratkan ke dada baginda. Nabi kata, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa tu Nabi kata di sini. Nabi isyarat pada apa? Hati. Hati tak? Bila hati itu ada takwa, insya-Allah, barulah amalan tu boleh dilaksanakan. Barulah ataupun perasaan takut pada Allah Ta'ala tu ada. Tapi kalau hati tadi, hati batu, hati keras, habislah. Mungkin orang tanya, macam mana boleh jadi hati batu, hati keras? Baik, sebab tu dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Ini pun sering kali saya berpesan. Ingat, Nabi kata apa? Setiap kali satu dosa dilakukan, maka satu noktah hitam akan terpahat di hati. Bila dia buat lagi, maka akan terpahat lagi. Akhirnya akan menjadi gelap gelita. Jadi hati dia keras, jadi macam di batu tadi, ya. Bukan kata kalau suruh doktor operate tu, pegang-pegang buat keluar terkeras betul macam batu. Tidak, tetap macam orang lain juga. Tapi maknanya tidak ditembusi oleh nur cahaya petunjuk daripada Allah SWT. Itulah hati keras, apa ni, hati batu, ya. Allahu Akbar. Baik, jadi Allah berpesan supaya apa? Supaya bertakwa. Supaya bertakwa. Kemudian Allah beri peringatan. Sebab apa? Sejak zaman dulu, Ahlul Kitab dan juga pada zaman Nabi SAW, manusia ni banyak yang engkar. Sifat manusia banyak engkar, ya. Sampai zaman sekarang lah, kalau kita lihat umat Islam tu hanya apa? Sebilangan kecil berbanding kepada orang lain. Ni orang kafir sekarang macam-macam tak? Timbul pula masalah apa sekarang ni? Seolah macam pesta baca Quran pula. Sebab apa? Sebab mereka nak lihat sentimen umat Islam. Kalau umat Islam itu kita apa? Tidak ada takwa sendiri, macam mana kita nak memperjuangkan apa? Kehebatan Islam? Sebab dalam diri sendiri tak ada kekuatan Islam. Baik, jadi Allah jelaskan, wa in takfuru, tetapi jika kamu kafir, jika kamu kafir iaitu kufur dengan perintah Allah SWT. Ingatlah, tapi jika kamu kafir,
Fa innallaha fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu hanyalah kepunyaan Allah. Allah peringatkan semula. Tadi Allah sebut dah. Milik Allah Ta'ala apa yang ada di langit dan di bumi ya. Kalau kamu kufur, kamu tak bersyukur atas nikmat Allah, kamu tidak bertakwa, tidak laksanakan perintah Allah, kamu lakukan derhaka maksiat pada Allah, ingat, ya, langit di bumi itu semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dah. Baik, ini apa seperti mana yang pernah Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya Bani Israel. Ya Allah ceritakan surah Ibrahim ayat yang ke-8, ba'da billahi syaitanir rajim. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Oh, benarlah seperti yang kata Nabi Musa, dia peringatkan kepada Bani Israel. Ya, jadi katanya apa? Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah. Nikmat Allah apa? Tidak beriman kepada Allah, ya, syirik kepada Allah. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah tak perlu pun kamu. Ya? Sebab kalau kamu buat baik, manfaat untuk kamu juga. Kalau kamu buat derhaka kepada Allah, musibahnya atas kamu. Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah tak berhajat. Lagi terpuji Allah Ta'ala. Tidak ada kekurangan pada maqam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedudukan Allah Ta'ala ya. Baik, sebab tu kalau kita lihat dah, maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jika semua manusia ini seperti hati seorang lelaki yang bertakwa. Seperti hati yang bertakwa dia, kita bayangkan manusia ni ramai dah. Tapi seolah macam seorang lelaki je, hati yang bertakwa, tidak akan meningkat pun. Tidak akan meningkat pun darjah Allah Ta'ala. Tak akan meningkat. Dan jika kalau semua manusia seperti hati seorang lelaki yang kufur kepada Allah, itu juga tidak akan menurunkan, tidak akan menjatuhkan martabat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya, itulah Allah Taala Maha Kaya. Terpujinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Tu. Jadi ada apa? Inilah maka Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan. Allah peringatkan. Tu. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu tak berhajat pun kepada manusia. Tak berhajat pun kepada makhluk ni. Jadi Allah Ta'ala perintahkan semua itu untuk kebaikan makhluk. Cuba kita lihat. Kita solat, Allah bagi pahala. Kalau kita solat, nampak? Tak ada pun yang mencacatkan Allah Ta'ala. Malahan manusia tu pula yang akan diiqab, akan diberi balasan. Baik diberi baik, ya, buruk diberi buruk tadi. Allahu Akbar, ya. Baik, tapi apa yang berlaku? Seperti mana, nampak tak? Seperti mana yang Nabi Musa kata tadi, jika kamu dan orang yang di muka bumi ini semuanya mengingkari nikmat Allah, makanya Allah Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan surah At-Taqabun pula ayat ke-6, Allah Ta'ala berfirman, apa mereka jadi? Fakafaru. Tu sifat manusia. Fakafaru wa tawallau wastagnallahu wallahu ghaniyyun hamid. Lalu mereka engkar. Betul dia Nabi Musa alaihissalam, ya Allahu Akbar, ya. Menyeru puak-puak Kipti dan juga Bani Israel beriman kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, tapi mereka engkar dan berpaling daripada keimanan dan ketakwaan. Allah Ta'ala tak perlu mereka wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah Ta'ala tidak memerlukan mereka, tak perlu pun mereka, ya. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Baik, ya. Ingatlah, Allah Ta'ala tak berhajat langsung kepada hamba-hambanya. Dia. Jadi apa yang Allah lakukan semua itu dengan sifat Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Cuba lihat, manusia kufur, Allah tetap bagi rezeki. Ni kita tengok kadang-kadang orang kafir lagi kaya pada orang Islam lah. Allah bagi banyak lah. Tapi orang Islam jangan nak fikir tak Allah tu orang tak sembahyang pun Allah bagi banyak dan sebagainya. Itu dia panggil istidraj. Sebagai perangkap. Dia lalai leka dengan itu, esok maka dia akan diazab dengan azab yang pedih. Allahu Akbar. Sebab tu kita lihat seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kebanyakan penghuni syurga siapa? Orang-orang miskin. Nampak? Orang miskin. Sebab apa? Sebab orang miskin ni, nampak tak? Dia dapat bagi masa dia dapat mengabdikan diri kepada Allah.
Kalau kaya tadi, terlajak kaya dan sebagainya, macam-macam lagi ya. Manusia akan lalai dan akhirnya engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Taala tidak berhajat pada hamba-Nya. Allah Taala terpuji dalam setiap apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah syariatkan. Tak ada kekurangan pada apa yang Allah Taala perintahkan tadi. Allahu Akbar ya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tu. Baik, jadi kemudian Allah Taala peringatkan ni subhanallah. Kita ingat ada ayat ini daripada ayat tadi itu nampak tak? Dia seolah ada ayat yang seakan-akan berulang. Tengok satu lagi dah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Tengoklah, ini kali yang ketiga dah Allah sebut lagi. Nak cerita ni nak peringatkan manusia lagi dan lagi supaya manusia ni masuk dalam hati mereka, masuk dalam minda mereka. Ingat ya, Allah Taala Maha berkuasa. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa di bumi. Nampak tak ayat dekat-dekat tak? Ini kali yang ketiga Allah ulang ya. Sebab itulah Nabi SAW dalam doa baginda suka ulang 3 kali. Suka ulang 3 kali. Sebab apa? Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Allah Ta'ala pun ulang. Sebab apa? Untuk memperingatkan hamba-hambanya. Sebab Allah jelaskan, ingat, apa yang ada langit di bumi itu milik Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai pemelihara. Allahu Akbar. Ya? Jadi maksud di sini, baik Allah yang mengatur setiap jiwa terhadap apa yang mereka lakukan. Dia sentiasa mengawasi, menyaksikan segala sesuatu. Sebab tu Allah kata apa? Wabillahi wakila. Allah Taala sebagai pemelihara, wakil. Sebab tu juga Allah Subhanahu Wa Taala ya, pada ayat lain juga Allah sebut kepada Nabi SAW, wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai pemelihara, cukup Allah sebagai saksi. Orang lain tak nak beriman kepada apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah kata tak apa ya Muhammad, tak apa. Allah menjadi saksi bagi engkau. Engkau telah laksanakan perintahmu ya Muhammad. Sebab Nabi SAW telah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi manusia tak nak, manusia tak ikut. Itu adalah apa? Kekurangan dan juga ada apa? Perkara yang manusia akan menyesal yang tiada kesudahan nanti. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah kita sekadar itu dahulu. Mudah-mudahan kita ingatlah Allah Taala peringatkan kita daripada tadi ya. Itu tentang daripada mereka yang berpoligami, berlaku adil, dan ingatlah semua itu ini adalah pentadbiran daripada Allah. Termasuklah kita apa? Dalam poligami ni kadang-kadang kita kata apa? Kita kena kaitkan dengan takdir juga. Takdir apa? Allah Ta'ala nak orang tadi supaya dia ada lebih isteri seorang kan. Tapi dia pula kena apa? Kena fahamlah. Itu Allah Ta'ala nak beri pada dia. Allah Ta'ala menguji dia. Dia boleh jadi nikmat. Sebab apa? Dengan poligami kadang orang tu lebih senang lagi. Ya dah. Sebab apa? Bukan sebab ada kita amat isteri itu dia jadi susah dah. Itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pencerahan kita pada pagi ini dapat jadikan panduan untuk kita dapat kita mengetahui dan juga menjadi pegangan kepada kita dan dapat kita wariskan lagi kepada sahabat-sahabat yang tiada sini. Baik setiap apa yang Allah Taala izinkan itu semua ada kebaikan belaka ya. Memang kita apa? Tak, kalau orang lelaki ni memang suka sangat kalau berpoligami lah, sebab kata madu tu sedap kan. Kalau orang perempuan pula madu tu pahit. Bukan madu lebah lah. Madu lebah madu kelulut tu manis ya. Tapi madu ni pahit bagi mereka. Susah nak terima tak ya. Baik ya. Sebab tu saya kata saya kaitkan semua dengan ilmu belaka. Ya. Nak berkahwin seorang pun kena ilmu. Nak berpoligami tu kita kenalah lagi kena ada ilmu. Sebab apa? Dia kena tahu tanggungjawab dia sebagainya tadi. Ada. Tapi kemudian campur kita apa dalam permasalahan poligami,
campur dengan apa masalah keluarga pula apa. Itu ya. Ini pun kita kata apa, yang keluarga pun kena faham juga. Ya tak? Yang mana diizinkan oleh Allah Ta'ala itu benda yang apa? Benda tu ada kebaikannya. Orang duk fikir benda yang negatif. Oh, kalau poligami nanti gini. Dia fikir, ya, baik. Dia sama saja. Kalau kita beli kereta, kita duk ingat aksiden, jangan beli ya. Jangan beli, jangan naik kereta. Mana? Ah, betul tak? Jangan beli sebab apa? Nanti kalau naik kereta kena aksiden. Sebab kita faham lah, kalau nak mati ni di mana pun boleh mati je. Ya tak? Tapi dalam hal yang apa? Bagaimana kita nak menguruskan? Ya? Bagaimana kita nak menguruskan apa? Hak yang diizinkan oleh Allah Ta'ala tadi. Ya tak? Dan begitu ni apa? Dia kita apa? Sebab dalam hal ni, ya? Ataupun seorang nak berpoligami itu sepatutnya kita apa tak? Bukan masalah dia seorang saja dah, tapi kata apa? Dia kena ambil pandangan juga. Contohnya kita apa? Mungkin pandangan daripada ibu bapa, keluarga dan sebagainya. Tapi kalau berlaku yang konflik itu, macam saya sebut dahulu, jangan keluarga campur tangan. Jangan keluarga campur tangan. Sebab kalau keluarga campur tangan ni, dia akan salah menyalahkan antara satu sama lain. Sebab tu ingat ayat yang dahulu tak? Perdamaian. Ya, perdamaian tadi dalam bentuk apa? Cari wakil. Cari wakil yang dapat menjadi yang apa? Wakil kepada sebelah pihak suami dan pihak isteri tadi. Tujuannya untuk berdamai, untuk menjadi elok. Bukan untuk meruntuhkan rumah tangga. Tapi hak zaman sekarang ni, nampak tak? Ya? Banyak yang akan berlaku dari perbalahan. Perbalahan di antara keluarga ini dengan keluarga itu. Sebab masuk campur tangan. Jadi tak elok. Ya, sebab apa? Sebab kita tidak mengikut syariat dan apa yang telah disarankan oleh Allah SWT. Ingatlah, apa yang Allah Ta'ala bagikan semua tu ada kebaikan. Ada kebaikan. Tetapi jangan pula kita buat mudah-mudah. Itu. Ya. Jangan buat mudah-mudah. Ya. Sebagai contoh dia, orang lelaki dia tahu. Allah Ta'ala izinkan. Hak Nabi poligami. Apa salahnya? Tu dia kata, apa salahnya? Tak salah. Tetapi adakah kemampuan kita tadi? Ya, kemampuan kita tadi ya, ada tak situ? Ya, terutama saya kata tu memang orang akan nampak zaman sekarang dia kata duit tu yang utama. Itu pada orang biasa saya kata, tapi pada kita ini adalah ilmu yang paling utama sekali. Ya, sebab dengan ilmu tadi insya-Allah kita ingat tak? Zaman Nabi SAW mereka ni yang berpoligami ni sahabat-sahabat, mereka bukan orang kaya semua. Bukan orang kaya semua. Tapi mereka boleh hidup dalam keadaan dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kalau tadi kita pula dengan apa menambahkan lagi, dapat tambahkan lagi ketakwaan, dapat tambahkan lagi kebaikan dunia akhirat. Saya kata insya-Allah kita persilakanlah. Tak. Sebab tu Allah bagi tak. Tengok dan surah Nisa awal-awal Allah sebut tak. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kawinlah dengan wanita yang kamu suka. 2, 3, 4. Fa in takhafu an ta'dilu. Tapi kalau kamu takut, kamu bimbang tak dapat berlaku adil, fawahidah, maka cukuplah seorang. Tu pun seorang kadang-kadang apa? Dibiarkan begitu juga. Sebab tu saya kata punca semuanya nak berpoligami segala perkara ada ilmu ada ilmu, itu nombor 1. Adapun duit saya kata itu sebenarnya bagi saya nombor 2. Nombor 2. Kalau siapa tak duit dulu, ilmu kemudian, inilah yang akan berlakunya benda yang tak elok. Sebab dia tak ada ilmu. Sedangkan ilmu itu insya-Allah, ilmu akan meleraikan kejahilan. Kalau ada duit, tak ada ilmu, kejahilan akan menguasai kebenaran. Apa jadi? Rosaklah rumah tangga. Ya? Okay. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin ya masakin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira ma sa'alaka ibadaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'al Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan wa fis sirat wa adkhilna al-jannata kal fasih bi rahmatir rahmin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله